Bagaimana perlunya anda bersiap siaga untuk sama-sama melakukan persediaan sebelum berlakunya bencana di tempat anda? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita memang kena tahu kan kesiapsiagaan untuk menghadapi perubahan cuaca dan monsun ni. Jadi hari ini tetamu kita. Ini dia, kita nak bawakan yang amat setia Datuk T.S. Nur Hisham Mohamad, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat? Sihat, alhamdulillah. Kami sihat. Ribut tak adalah. Ribut alhamdulillah. tapi petang memang selalu akan nampak kilat sambung menyambung, cuaca berubah sekejap. Tadi tengah hari nampak panas tu. Tapi bila tengok petang cepat betul perubahan cuaca tu. Jadi untuk bersiap siaga tu mungkin agak limit masanya. Sangat limit. Sangat. Sebab kita perubahan monsun, sebagaimana Dr. Fariza beritahu tadi bahawa perubahan monsun ini memang itu dia punya fenomena. Dan kita tegak juga kepada lokasi sebenarnya. Kalau ikut pada 1 September sampai ke sekarang ni, macam kita punya operasi pun dah ada 46 kawasan yang terlibat banjir dan juga ribut di seluruh negara. Dah mula banjir? Terutamanya ialah di kawasan Kedah. So Kedah. Kita rekodkan sampai semalam ada 28. Dan pagi malam tadi kita kena di Johor lah. Boleh tiram, pindah 60 orang. So ini yang kita kena bersedia, terutamanya dengan perubahan iklim sekarang ni. Kesiapsiagaan ni, penduduk ni memang dia kena, orang cakap, tidak boleh dulu kita cakap kawasan kita mungkin tak kawasan banjir. Tahu-tahu kena ribut. Betul? Kan? Kawasan kita tak kena ribut. Tiba-tiba ada. Kan? Tiba-tiba ada pula badai air tadi, belalai ayak orang Sabah, orang Kedah tu. Jadi itu yang kita kena biasakan diri dan tahu apa sebenarnya risiko yang perlu ada, yang kita kena hadapilah. Ini maksudnya dia bukan sahaja tertumpu kepada kawasan-kawasan yang memang hotspot, tetapi juga bukan hotspot. Baik, kita nak memberi pemahaman kepada penonton MHI ketika ini, Datuk. Apakah perlu yang mereka ketahui apabila berlakunya peralihan monsun dan juga berada dalam fasa monsun timur laut ini? Bagaimana perlu pemahaman mereka dari segi kesediaan setiap penduduk ataupun masyarakat? Okey, masih soalan itu susah dan panjang. Pertamanya, peralihan monsun ini berbeza kan. Cuaca dia sedikit berbeza dan kita hadapi terutamanya fenomena ialah banjir kilat. So bila banjir kilat ini, orang cakap kadang-kadang kita dah tahu dah lokasi-lokasi hotspot yang akan berlaku banjir kilat. Dan kalau kita, orang cakap, nak pergi sesuatu tempat, kita kena tahu hotspot tu. Okey, hotspot itu maksudnya kita tak nak nanti kadang-kadang orang cakap akan melalui kawasan tu, nak balik nanti tak boleh. Tersekat. Keduanya ialah tengok perubahan cuaca. Sekarang ni banyak dia punya kita punya aplikasi yang kita boleh tengok. Dan apabila kita tengok itu perubahan cuaca dan kita berada kat situ, kita ambil tindakan awal. Dan ketiganya, saya rasa itu kalau sekarang ni mungkin pengangkutan awam yang terbaik pun kalau Kuala Lumpur ni. Sebab dengan hujan, dengan jam, dengan kita punya berdebar risiko pokok runtuh tu kan. Saya rasa kita tak pernah fikir mungkin naik MRT, naik ERL tu, naik LRT ialah satu option yang lebih baik. Okey, sebab risikonya orang cakap lebih rendah. So itu perkara-perkara yang nampak. Tetapi yang kerisauan kita yang lebih besar ialah apabila bermulanya minggu kedua dengan minggu ketiga, kita masih menunggu pihak meteorologi menyatakan bila mula monsun timur laut. Itu yang kita kata yang persiapan yang lebih teratur dapat kita buat sebab kita menjangka lokasi. Alright, itu kalau dari segi kita sebagai orang awam lah, kesiapsiagaan kami kan untuk menghadapi perubahan cuaca ni. Bagi pihak bomba sendiri, bagaimana, apa antara perkara-perkara yang dah diplan, dirancangkan? Terima kasih, Zah. Sebenarnya kita dari bulan 8 itu dah keluar arahan dah untuk menghadapi banjir. Walaupun masa tu, dalam masa yang sama pun ada musim kemarau dan musim kering. Ada terbakar dah kan, kita hadapi banjir. So persiapan kita yang utama ialah dari segi logistik lah. Itu kita tak dapat nafikan. 338 balai ini kita persiapkan sepenuhnya. Dan kita telah beri arahan bahawa bersedia untuk 2 kaedah logistik keanggotaan, itu beku cuti dan sekatan cuti. So kita akan mulakan dengan sekatan cuti, hanya 20% apabila mula November ini, dan ikut lokasi di mana banjir berlaku, kita akan mulakan bekukan cuti.
mengikut pada keadaan. Dalam masa yang sama, selepas pada tahun 2021 juga, pihak jabatan telah menubuhkan pasukan gerak cepat ataupun kita panggil RED Team, Rapid Emergency Deployment Team. Ada 22 pasukan yang kita tubuh di tahun ini di lokasi-lokasi tertentu seluruh negara supaya pasukan ini dia memang bersedia secara fokus untuk beri bantuan dengan segera ke tempat lain. Dia maksudnya Kuala Lumpur tu mungkin tak banjir. Tapi tim ni terus yang di Kuala Lumpur 2 ni kita terus pergi hantar kat Selangor. Kalau Selangor. Jadi kita dapat kurangkan masa. So tahun ini bulan 3 itu apabila berlaku di Caah Segamat banjir banjir mengejut tu ikut luruan angin tu naik mengejut Caah tenggelam. Pasukan pertama dah masuk Segamat, tetapi pasukan kedua tu orang cakap kita gerakkan daripada pasukan Red Team ni, dua daripada Johor, iaitu daripada Yompeng dan Air Hitam, kita tarik daripada Selangor, kita tarik juga dari Kuala Lumpur dan alhamdulillah kita dapat respon dengan cepat di Caah Segamat. So ini yang bagi saya paling kritikal adalah berapa cepat kita boleh respon. Itu yang cuba kita kejar. Jumlah anggota memang tak ada masalah. Jumlah anggota ni sebab kita tidak bekerja sendiri, walaupun kita ada 14,000 campur bomba sekolah kita ada 24,000, tetapi kita juga koordinat dengan agensi-agensi sahabat lain, BDRM, dengan NGO, dengan APM, dengan ATM. So coordination tu penting untuk kita kurangkan masa respon. Datuk, memandangkan kita masih lagi menunggu daripada Met Malaysia tentang fasa monsun timur laut ini, mungkin kita perlu bincangkan dari segi persediaan yang perlu dilakukan, langkah-langkah keselamatan dalam kalangan masyarakat sendiri. Apakah perkara penting yang perlu mereka siap siaga dari sekarang, tak perlu tunggu bila tibanya monsun tu? Ini macam kawasan banjir pula. Nak duduk. Terima kasih banyak. Tadi saya dengar juga banyak nasihat diberikan kan oleh itu. Tetapi bagi saya yang paling penting ialah kita kena tahu kita berada dalam kawasan banjir. Kan kita dah keluarkan senarai 5,648 kawasan banjir utama yang berlaku di dalam 3 tahun kebelakangan ni. Bila kita tahu ialah pertamanya ialah persiapan diri. Itu penting. Ready dokumen. Lepas tu ready ubat-ubat dan ready keperluan minimum diri. Itu yang sangat kritikal. Sebab untuk makluman, kalau kita tengok pada kawasan seperti Kelantan, di Terengganu, di Pahang, ada scaffolding dalam rumah. Dia pasang dah scaffolding ni. Sebab dia ready. Itu yang kita cakap. Nampak perkara tu orang cakap mudah, tetapi yang penting dia yang ready. Keduanya saya beri penekanan juga kepada tolong hargai nyawa. Bukan main-main. Satu ialah kawasan yang jarang banjir. Ada tendensi untuk kita ni bila orang cakap on the way tu kita nampak air kan. Air kita ingat kita boleh gedah. Ingatkan cetek. Kita ambil mudah, cuba juga gedah. So itu yang berlaku banyak 2021 dan tahun lepas di Segamat, banyak yang disebabkan kejadian ini lemas. Jadi kita pun tak nak. Ketiganya ialah banjir ni bukan musim pesta. Kan, anak-anak kan bermain air dan sebagainya. Main air kadang-kadang kita kata depan rumah kita, tetapi kita tak tahu arus pada masa tu berbeza dengan arus yang biasa-biasa tu. So nauzubillah min zalik, bila jadi tu kalau kata jatuh kan, memang trauma itu trauma berterusan. Maksudnya kalau yang jadi tu setiap kali banjir tu you trauma. Jadi jangan kita elakkan, jangan kita orang cakap jadi mangsa pada trauma itulah. So itu saya punya sikit nasihat sambung kepada Puan Fariza tadilah. Ya, sebab kalau dilihat arahan sudah dikeluarkan. Sudah. Nasihat dah diberikan. Jadi tinggal kita sendirilah bagaimana nak adaptasi segala nasihat tersebut untuk bersiap sedia sebelum berlakunya banjir ini. Sebab sekarang ni dah tak boleh nak pilih. Nak jangka. Kawasan mana yang takkan banjir ni? Kita pun ambil baru ni pun kita beri pemakluman yang menyeluruh juga. Saya kata boleh tak kita jangan pergi kawasan Riadah bila musim MTL ni. Kan kita ada 136 kawasan yang kepala air ataupun kawasan jiran-jiran utama ni. Tolonglah pilih masa yang lebih sesuai. Okey. Jangan pergi orang cakap pada monsun timur laut ini. Sebab kita kata tadi isu utama dan juga kita punya masalah yang paling besar ialah apabila berlaku luruan angin itu. Kan luruan tropika itu ada 46 siri itu. Apabila hujan lebat di suatu tempat yang kita tak jangka tu pada masa itu boleh berlaku orang cakap kepala air, fenomena kepala air, bukan kata orang yang mandi. Kampung tu pun orang cakap kita dah tengok kejadian-kejadian sebelum ni di Baling yang boleh sekali terlibat. So itu yang bagi saya ialah yang kita boleh elak awal, kurangkan risiko. Jangan gedah kan, pindah awal
Kemudian jangan pergi kelah tempat-tempat itu sebab 2021 untuk makluman, kebanyakan kes yang berlaku terperangkap dan kematian di kawasan janda baik ialah mereka yang mengunjungi lokasi-lokasi berkelah pada masa itu. Ialah beriadah lah. Beriadah. Okey, tadi Datuk dah menyentuh tentang Red Team, tapi kita juga difahamkan ada satu lagi unit iaitu Squad Unity yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional untuk berhadapan dengan fasa monsun timur laut ini. Pandangan Datuk sendiri. Terima kasih. Untuk pengurusan bencana, risiko bencana ni seluruh negara ni kita ada satu kerangka di seluruh dunia yang kita jadikan garis panduan, itu kerangka Sendai Framework for Disaster Reduction. Kan salah satu elemen utamanya ialah bagaimana kita mewujudkan komuniti yang berdaya tahan, the resilient community. So apabila ditubuhkan Unity ini, bagi saya dia akan mengguna bersama kumpulan rukun tetangga tu, KRT yang dah ada di fasiliti tu. So ini yang orang cakap kita Jabatan Perpaduan buat, dan bagi kita jabatan pun memang telah diminta untuk bekerjasama untuk membolehkan pasukan ini bergerak, dan ini satu perkara yang baik. Whatever it is, sama ada kita ni NGO, Unity ataupun apa-apa entiti yang cuba masuk, kita hendaklah melapor pada pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa, sama ada bomba, sama ada polis, sama ada APM, sama ada ATM, ataupun kepada pihak daerah sebelum kita masuk. Supaya orang cakap kita na'udzubillah menzalik, jangan jadi apa-apa dan kita tak dapat orang cakap tak tahu nak respon ataupun bermula respon di mana tu. Tu sukar bagi kita. Jadi whatever it is, koordinasi itu yang lebih penting di peringkat lapangan. Okey, alright. Jadi ada satu lagi pemberbitan unit udara bomba. Mungkin ada Datuk nak cerita bagaimana pemberbitan unit udara bomba. Terima kasih. Unit udara bomba ni kebetulan pula kita pun nak sambut ulang tahun ke-25 ni. Kebetulan. Dia macam ada insting. Ada insting. Jadi kita pun nak sambut, insya-Allah kita akan raikan pada 25 tahun ni, Jubli Perak ni di Pangkalan Udara Bertam yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama TYT Negeri Pulau Pinang, Tuan Yang Dipertua. Dan unit udara ni bagi saya sangat kritikal. Apabila banjir, kita orang cakap perlu deploy ke semua kita punya helikopter, khususnya ialah untuk bantuan perubatan. Kan kita sekarang ni dah ada satu helikopter yang kita khusus untuk, orang kata kita kata flying helicopter. Bergerak je. Dia flying helicopter. Flying hospital. Flying hospital. Dia bukan flying doctor, flying hospital. Cuba kita nak buat. Pergi tu boleh rawat, boleh bawa balik. Dan kita juga orang cakap support untuk pemberian makanan, hantar makanan di kawasan-kawasan yang terlibat, khususnya tanah runtuh. Kan jalan dah putus, tak boleh nak pergi, di pendalaman, di hulu, dan kita deploy tim untuk bantu agensi lain lah. So kita ada 5 lah sekarang, yang daripada 9 tu 5 dah kita ready untuk banjir saja. Dan apabila MTL berlaku, salah satu strategi kita, ada unit yang akan kita tempatkan di Pantai Timur, di Terengganu, untuk support di kawasan Pantai Timur. So balik pada sambutan sikitlah, kita iklan. Jubli Perak tu 18 November. 18 November. Jadi kita pertama kalilah dalam 25 tahun kita buat besar-besaran. Kita ada pertandingan drone pada masa itu. Kita juga ada hari terbuka. Jadi kita menyeru khususnya penduduk-penduduk di Pulau Pinang, Kedah dan yang berdekatan untuk mengunjungi kita punya Pangkalan Udara Bertam dan lihat orang cakap aset-aset dan juga peluang untuk mencuba aset-aset yang kita pamerkan juga dan yang kita bagi cuba. Bukan selalu dapat. Bukan selalu dapat, tapi bawa heli tu kita buat masa ni tak bagilah. Tapi boleh tapi nak lah. duduk, berlakon, selfie, TikTok, itu kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Alright, jadi apa pun kami ucapkan awal-awal selamat menyambut Jubli Perak. Terima kasih. Yang ke-25 tahun. Jadi itu dia Yang Setia Datuk TS Nur Hisham Mohamad, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di atas nasihat dan juga update kepada kami tadi. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Datuk.